Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Rabu 5 April. Ahli-ahli Majlis Kerajaan Tempatan atau dikenali sebagai kaunselor berperanan penting sebagai barisan hadapan dalam memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Timbalan Premier merangkap Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, penduduk cenderung merujuk segala permasalahan di penempatan mereka kepada pihak berkuasa tempatan, PBT. Datuk Seri Dr. Sim memberitahu ia termasuk masalah seperti kerosakan jalan, lampu jalan, pengurusan sampah serta masalah sistem perparitan. Jelas beliau walaupun sesetengah masalah itu adalah tanggungjawab agensi lain, namun penduduk tetap memilih PBT untuk menyalurkan aduan. Ia bermakna para kaunselor adalah individu penting yang mewakili setiap agensi atau jabatan kerajaan dalam memberi perkhidmatan berkesan. Apatah lagi, kerajaan tempatan merupakan peringkat ketiga dalam struktur pentadbiran kerajaan. Datuk Seri Dr. Sim berucap pada Majlis Angkat Sumpah Ahli-Ahli Majlis Daerah Sri Aman MDSA yang berlangsung di Bandar Simanggang. Seramai 31 kaunselor dilantik bagi tempoh 1 April 2023 hingga 31 Mac 2025. Daripada jumlah itu, 11 merupakan lantikan semula, manakala 20 individu adalah muka baharu. Tuan Anthony Abel Cendan sekali lagi dilantik sebagai Wali Kota atau pengerusi MDSA. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Sim turut menghadiri majlis serupa bagi pelantikan 32 ahli Majlis Daerah Lubuk Antu MDLA di Dewan Serbaguna Kelili. Majlis Angkat Sumpah diketuai pengerusi MDLA yang juga pegawai daerah Lubuk Antu, Richard Ngumbang. Sarawak dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan yang bakal berlangsung pada 20 Mei depan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu program tersebut bakal dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelasnya, program tersebut adalah antara program terbesar yang akan dikendalikan pada tahun ini. Beliau menzahirkan penghargaan kepada Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Agodagang, kerana memilih Sarawak sebagai tuan rumah bagi sambutan itu. Beliau berkata demikian selepas mengadakan perbincangan bersama Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Sarawak JPNIN di Kuching. Datuk Seri Fatimah menambah kementeriannya bersama JPNIN komited dalam memastikan pembangunan di Sarawak terus berjalan lancar dari segi kesejahteraan dan keharmonian dalam komuniti. Semangat gotong royong yang seringkali diamalkan dalam kalangan masyarakat kampung perlu dikekalkan dan dipraktikkan oleh generasi muda. Timbalan Menteri Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Keluarga, Datuk Rosi Yunus berkata, usaha ini ke arah memupuk kesefahaman dan kerjasama dalam kalangan penduduk kampung khasnya golongan muda. Datuk Rozi juga menyatakan ia melambangkan tingginya toleransi dan perpaduan serta kepimpinan yang baik daripada ketua kaum yang diikuti oleh penduduk bawahannya. Beliau berkata demikian pada program Sungkir Perdana PBB dan program Gerak Rahmah 2023 Jom Masak Bubur Lambuk serentak seluruh negara peringkat daerah Subis di Masjid Nurul Yakin, Kampung Muhibah Ladang 3, Jalan Miri Bintulu. Datuk Rozi yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Berkenu juga mengumumkan peruntukan projek kecil luar bandar sebanyak RM50,000 kepada masjid berkenaan bagi menambah baik masjid dan melaksanakan pelbagai program di kampung berkenaan. Sarawak sedia menerima lebih 2,000 delegasi pada Kongres Inovasi dan Teknologi Dunia WCIT 2023 dan Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, dua acara berskala besar itu bakal diadakan serentak pada 4 hingga 6 Oktober depan di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching. Basically, what I want to mention here today is that there will be two mega events organized in Sarawak from 4 to 6 October at BCCK
this year in conjunction with our 6 years anniversary. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa pengelola WCIT di Kuching. Pada sidang media sama, pengerusi Perikatan Perkhidmatan Inovasi dan Teknologi Dunia, WITSA, Dr. Sin Siah, dua program itu akan menghimpunkan pelbagai penggiat industri teknologi dan inovasi dunia. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Bersama WCIT 2023, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Mursyidi Abdul Ghani, yakin Kongres ini akan menarik lebih ramai pelabur dari dalam dan luar negara. WCIT yang memasuki edisi ke-27 merupakan julung kali diadakan di Sarawak selepas Pulau Pinang menjadi tuan rumah pada tahun lepas. Bekalan makanan menjelang perayaan Aidilfitri di Sarawak mencukupi. Menurut Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri Sarawak, Matthew Dominic Barin, negeri ini tidak mengalami masalah bekalan makanan untuk kegunaan rakyat, terutama sekali menjelang perayaan nanti. Matthew memberitahu bekalan adalah mencukupi dan harga adalah seperti biasa. Beliau berkata demikian selepas melakukan kunjungan hormat ke atas Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia Kuching. Ia merupakan kunjungan hormat pertama beliau selepas dilantik sebagai pengarah KPDN Negeri Sarawak pada tahun lepas. Sementara itu, dalam kenyataan media, Matthew memaklumkan bahawa sebanyak 29,966 pemeriksaan ke atas premis bagi tempoh 1 Januari hingga semalam. Jumlah itu termasuk 3,017 pemeriksaan premis menerusi operasi pantau 2023 yang dilancarkan pada 23 Mac lalu. Pemeriksaan melibatkan pengilang, pemborong, pasar basah, pasar tani, pasar malam, pasar raya, hypermarket dan kedai runcit. Hasil pemeriksaan sebanyak 457 kes dengan nilai rampasan lebih RM6 juta serta nilai kompaun lebih RM334,000. Pantau dilaksana bagi memastikan keperluan pengguna mencukupi sepanjang bulan Ramadan dan menjelang Aidilfitri. Jepun bersedia untuk melabur dalam jumlah yang lebih besar ke arah pembangunan teknologi hijau di Sarawak. Duta Jepun ke Malaysia, Takahashi Katsuhiko, berkata langkah tersebut sejajar dengan usaha Sarawak yang beliau sifatkan sebagai paling proaktif dalam mengembangkan teknologi baharu ini di Malaysia. Sarawak is one of the most active states talking about this type of green technology, and I really wish that Sarawak to be the center of the activity of this new technology, and I think Japan can contribute a lot in this area. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Terdahulu beliau memberitahu dalam pertemuan kali kedua bersama Premier yang berlangsung hampir 1 jam tersebut, mereka telah mengadakan perbincangan susulan berkaitan pelbagai isu yang menjadi perhatian bersama antara Jepun dan Sarawak. Ia termasuk hubungan niaga selain sektor gas cecair asli yang mana Jepun merupakan pengimport utama LNG dari Sarawak. Takahashi berada di Kuching dalam rangka lawatan kerja bersempena perasmian Pusat Pengeluaran Berskala Besar Biogesim Microalga yang dikenali sebagai Cheetos Carbon Capture Central di sejingkat Power Corporation. Pusat pengeluaran yang terbesar di dunia itu merangkumi tapak penanaman mikroalga yang menjangkau keluasan 5 hektar. Projek bernilai 80 juta ringgit tersebut dibiayai oleh kerajaan Jepun selama 5 tahun sehingga akhir tahun fiskal 2024. Pemangku Pegawai Daerah Meradong Thomas Geoffrey Kendawang dilantik sebagai pengerusi baharu Majlis Daerah Meradong dan Julau MDMJ bagi penggal 2023 hingga 2025. Majlis pelantikan disaksikan oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian yang mana seramai 32 ahli Majlis MDMJ dilantik dan dari jumlah tersebut 17 ahli majlis merupakan lantikan semula dan 15 muka baharu.
Jelas Thomas, MDMJ memandang berat tentang accountability dan integriti serta serius terhadap ketidakpatuhan disiplin dalam kalangan warga kerjanya. Ujarnya, ahli majlis dapat menjalankan tugas dengan amanah dan berintegriti serta tidak membuka sebarang ruang dan peluang bagi kegiatan salah guna kuasa dan rasuah. Beliau berucap pada Majlis Angkat Sumpah Ahli-Ahli Majlis MDMJ di Dewan Persidangan MDMJ Bintango. Tambahnya, peningkatan jumlah penduduk di Meradong, Julau dan Pakan menjadi cabaran pihak MDMJ untuk memastikan perkhidmatan yang cemerlang. Oleh itu adalah menjadi satu cabaran kepada ahli majlis dan MDMJ untuk memastikan pentadbiran MDMJ sentiasa cekap dan memenuhi kehendak masyarakat. Katanya lagi, ahli majlis perlu memainkan peranan yang lebih aktif untuk menggerakkan zon masing-masing menerusi program dan aktiviti yang memberikan manfaat kepada penduduk setempat. Dewan Usahawan Bumiputera Sarawak DUBS tidak hanya memberi bimbingan daripada segi bidang keusahawanan semata-mata, bahkan melibatkan industri minyak dan gas, pelancongan dan banyak lagi untuk memperkasakan usahawan baharu dalam kalangan belia. Pengerusi DUBS Cawangan Miri, Muhammad Hafiz Rohani berkata, terdapat banyak program yang disediakan DUBS bagi memperkasakan kemahiran insaniah dan kepakaran teknikal usahawan belia ini dalam bidang perniagaan. Selain daripada itu, terdapat banyak agensi-agensi kerajaan turut membantu mereka untuk mendaftar lesen perniagaan. Katanya, pihak kerajaan di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak juga mengadakan program Jom Register Business, iaitu merupakan salah satu inisiatif membantu dan menggalakkan para usahawan dan peniaga mendaftar perniagaan mereka. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam satu majlis ringkas penyerahan sumbangan kepada wakil penduduk kampung Wireless yang terlibat dalam kebakaran awal bulan ini di Miri. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan DUBS membenarkan para usahawan yang baharu untuk mendaftarkan alamat perniagaan masing-masing di pejabat berkenaan supaya dapat mengurangkan kos penyewaan dan membuka perniagaan yang berlesen. DUBS mempunyai 13 cawangan di seluruh bahagian untuk membantu dan menyokong usahawan-usahawan memulakan perniagaan. Mayat seorang lelaki ditemukan di kawasan tanah perkuburan Cina, Jalan Kelupu, Bintangor semalam. Menurut Ketua Polis Daerah KPD Meradong, DSP Sekam Anoy, maklumat awal penemuan mayat tersebut ditemukan kira-kira pukul 10 pagi. Dedahnya, hasil siasatan mendapati mayat tersebut adalah seorang lelaki berbangsa Cina yang berasal dari Sibu berdasarkan kad kesihatan dan kad pengenalan diri yang dijumpai di dalam beg sandang. Mayat telah dibawa ke Hospital Sarike untuk bedah siasat dan ahli keluarga mayat terbabit juga telah dihubungi untuk tujuan pengesahan. DSP Sekam juga menasihati orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi berkaitan dengan penemuan mayat ini memandangkan kes masih dalam siasatan. Setakat ini, kes diklasifikasi sebagai mati mengejut. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 5 April. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan salam hormat.